hari ini kita akan pergi fokus and more details tentang toner untuk mereka yang mempunyai masalah kulit kering ataupun mereka yang skin type dia normal tapi dia ke arah kering, ataupun mereka yang memang dah biasanya kalau kulit kering ni orang akan dah relatekan dengan mereka yang dah aging lah, towards aging kan. So pentingnya pemakaian toner ni, macam Zura cakap semalam, semua skin type pun penting, tetapi untuk kita memilih untuk kita memilih toner yang bersesuaian dengan kulit wajah kita, seperti semalam yang Zura dah share. So hari ini kita akan pergi lebih details untuk kulit kering. Alright, so seperti yang kita bincangkan setiap kali di hujung live, insyaAllah Zura akan keep on remind tentang sunscreen. Thank you King for the rose, tentang sunscreen. And also hari ini Zura dah tuliskan, sebelum ni ramai yang tanya, Zura apa benda 4 ingredients yang ada dalam chemical sunscreen yang sebolehnya kita elakkan. Ramai tak sempat nak tengok ejaan apa benda semua tu. Okay, hari ni Zura dah tulis besar-besar, hopefully cukup besar, tapi nanti itu insyaAllah tunggu itu di akhir, sebelum Zura end kita punya live nanti, itu topik untuk sunscreen. So alright, sementara menunggu jawapan anda, okay, soalan Zura ulang semula adalah apakah ada berapa jenis toner yang Zura dah share semalam, and kalau boleh share apakah salah satu ingredients ataupun main ingredients yang perlu ada dalam toner kita yang kita gunakan seharian tu. Okay, so hari ini kita akan bincang tentang toner untuk kulit kering. So macam Zura cakap sebelum ni, orang yang mempunyai masalah kulit kering, mereka memerlukan skincare yang patutnya ingredients dia lebih kepada aqua, air, ataupun mereka perlu ada vitamin E dalam tu yang banyak. Mannitol Zura pernah sebutkan, MANNI, mannitol, TOL, sendiri pun dah lupa kan. Okay, selain daripada itu, pemakaian toner sangat penting. Okay, kenapa Zura kata sangat penting? Just semalam Zura cakap kan, bagi mereka yang baru nak cari skincare, bagi mereka yang baru nak start dengan the proper skincare, so toner sangat penting. Macam kita bagi baja ataupun air kepada tumbuhan, kepada macam bunga ke pokok yang kita tanam. So seperti itu juga kita memberi baja dan tumbuhan supaya ada nutrisi yang kita bagi dalam kulit kita sebelum kita teruskan the next skincare kita. So begitulah pentingnya pemakaian toner. Alright, so di samping Zura cakap ni, kalau ada nak tanya, insyaAllah yang mana Zura boleh jawab, insyaAllah Zura boleh jawab. Okay, so tapi jangan lupa jawab soalan Zura tadi tu. Okay, so bagi mereka yang mempunyai masalah kulit kering, sangat-sangat digalakkan untuk mengambil toner yang berjenis hydrate punya toner. Okay, daripada words hydrate tu pun kita dah tahu, hydra, jenis toner yang hydra. Memang kebanyakan toner dia punya main ingredients, alamak Zura dah jawab soalan, adalah aqua lah. So boleh jawab ni yang lain selain daripada aqua. Okay, tetapi bagi mereka yang kulit kering, selain daripada aqua, kalau boleh kena ada mannitol, vitamin E macam Zura cakap kan. So supaya kulit mereka tidak lebih cepat, orang kata macam biasanya kulit kering kita akan kaitkan dengan aging. So supaya dia tidak lebih cepat ke arah lebih aging lagi, so gunakanlah toner yang banyak hydra. So boleh gunakan toner yang daripada jenis yang kedua, iaitu hydrating toner. Okay, so hydrating toner, macam Zura cakap, ingredients dia macam Zura dah share tu kan. And kalau boleh jangan gunakan kapas, sebab macam orang yang kulit kering ni, bila diguna kapas, so macam Zura cakap semalam lah, ini pengalaman sendiri. Kita akan guna kapas tu, of course kita akan tarik macam tu kan cara penggunaan. So lebih digalakkan meletakkan dekat tapak tangan, and then gosok macam Zura dah tunjuk semalam, dab-dabkan dekat muka, and then belai-belai sikit macam tu, daripada bawah ke atas, so that dia boleh meresap ke dalam liang pores kita dengan lebih bagus. Okay, so bolehlah kita teruskan dengan the next step of kita punya skincare. Alright, salam Maulidur Rasul Mama Aziza juga, ya betul, salam Maulidur Rasul. Waalaikumsalam Kak Sheila, congratulations untuk pairing anda. Okay, alright, so selain daripada itu, jenis-jenis yang Zura boleh kongsikan kat sini, toner, antara jenis-jenis toner
Mereka yang kulit kering juga boleh menggunakan toner yang di dalam rangkaian anti-aging ataupun reverse aging. Anti-aging skincare kan, ataupun reverse aging skincare yang macam ada dalam Atomy. Kita ada reverse aging. So toner ini sesuai bagi mereka yang mengalami masalah kulit kering, kerana mereka ada formulasi khas untuk mereka supaya kulit tu tak lebih sagging. Dia maintain kan, di samping memberi hydra, and dia lebih maintainkan you punya kulit muka, kelembapan kulit muka, supaya memberi nutrisi supaya the next skincare tu lebih absorb dengan baik. Okay, alright. So antara contoh toner yang macam Zura dah pernah share semalam. So ini antara contoh toner untuk mereka yang kulit kering. Kita boleh nampak tak dia punya hydra tu kan, and dia siap ada micro capsule, yang mana benda-benda yang Zura share tadi lah, mannitol. Mannitol tu kan biasanya dia digunakan di dalam treatment ataupun macam orang buat surgery kan. Okay, so yang berkaitan dengan muka, yang buat treatment yang macam kena suntik tu, tetapi macam dalam kapsul ni dia dah ada, so tak perlu kita nak cucuk tang sana, cucuk tang sini kan. So kita boleh apply dekat kulit wajah kita supaya mannitol tu masuk dalam pores kita as dia punya toner, as dia punya fungsi sebagai toner lah. Selain daripada tu ada vitamin E and also ada cellulose, alright, yang sangat bagus untuk orang yang mempunyai masalah kulit kering. Okay, so satu lagi jenisnya adalah inilah yang Zura kata yang ada di dalam rangkaian reverse aging. Selain daripada the reverse aging, dia ada cell active coat, and also diformulasi khas untuk mereka yang memang ada kulit wajah kering and 40 ataupun 50 tahun ke atas. So biasanya kulit wajah mereka yang berumur 40-50 tahun ke atas ni kebanyakannya memang mengalami masalah kulit kering, alright. Apatah lagi mereka yang duduk di dalam suasana yang sejuk, aircon apa semua. So sangat perlu ingredients dalam toner, yang ingredients yang macam Zura share tadilah, mannitol, vitamin E, cellulose, aqua yang banyak, alright. So kalau boleh elakkan, macam Zura cakap semalam, elakkan yang mengandungi fragrance juga. Walaupun kulit dia kering tak sensitif, tapi kalau dia natural fragrance daripada plant based ataupun daripada organic, bahan-bahan natural yang ada dalam tu, tak ada masalah. Tapi kalau dia add on fragrance kan, so sebab tu Zura cakap betapa pentingnya untuk kita tengok ingredients kita punya skincare, alright. Setiap apa yang kita applykan dekat kulit wajah kita, kita kena tahu dia punya ingredients. Okay, Waalaikumsalam Kak Wana, Waalaikumsalam Kak Zarina. Sama-sama Kak Sheila, moga ada kebaikan ya. Akak pakai yang toner yang absolute tu. Yes, it's very very good sebenarnya. Ini sangat-sangat bagus untuk mereka yang ada masalah, mereka macam tu ayat dia, untuk mereka yang mengalami masalah kulit kering. So macam Zura cakap, jangan guna kapas. Sayang tau, sebab nanti tinggal dekat kapas tu. Lebih baik dia tinggal dekat kita punya tapak tangan daripada tinggal dekat kapas, betul tak? So just ini satu lagi kalau jenis yang ni, shake lah dulu kan. Shake it off. Shake dulu, lepas tu barulah letak dekat tapak tangan. Okay, satu lagi tips. Ni orang biasa macam kalau pakai banyak-banyak kan, mesti muka kita lebih dapat banyak nutrisi, lebih banyak, lebih cepat anjal lah konon. Tak ada. Pakai secukupnya lah. Tak perlu rasa macam pakai banyak-banyak penuh satu tu ni dekat muka. Dengan harapan memakai banyak tu, anda akan macam okay, kulit tu terus jadi lembap, tak kering. Memang dia akan beri kelembapan, tetapi kalau kita lebihan pakai pun, kadang-kadang muka orang boleh jadi merah-merah ataupun dia lambat kering, and untuk you all teruskan the next skincare. So bila keadaan kulit muka you terlalu basah atau lembab, untuk teruskan the next skincare tu tak bagus. Kalau boleh biar dia bagi macam sedang elok kan, tak terlalu kering, tak terlalu lembab, dia dah betul-betul meresap untuk kita pakai the next step of kita punya skincare. Alright, so ada tak yang nak jawab soalan Zura semalam? Ada berapa jenis toner yang kita bincangkan semalam? Jenis-jenis toner, bukan nama toner, jenis-jenis lah. Yang macam lebih kepada kulit kering, kepada kulit yang jerawat, kepada kulit yang berminyak, kepada kulit sensitif, macam tu. Dah bagi clue dah. Ada tak yang nak jawab? Ada berapa jenis toner, and kalau boleh share sikit ingredients yang ada di dalam toner sepatutnya yang ada. Alright, so macam hari ni Zura dah share tadi tentang kulit kering. Kalau boleh cari toner yang hydrating. Biasanya dekat toner dia tulis hydrating toner. Untuk memang sesuai untuk orang yang kulit kering, and of course bagi mereka yang mempunyai mereka yang kulit kering and mereka yang 40-50 tahun ke atas, boleh try cari yang
untuk reverse aging punya, lebih bagus daripada anti aging. So toner di dalam skincare yang reverse aging sangat bagus untuk mereka yang kulit kering and berumur 40 ke 50 tahun macam tu. Alright, so tak dapat jawab sebab miss live Zura semalam. Okay, semalam yang tak join tak apa, semalam yang join tu yang kena jawab tu, siapa ingat? Thank you Teacher Fatin for the rose, thank you Kak Baya for the rose. Okay, ingat lagi tak semalam apakah jenis-jenis toner, ada berapa, and apakah jenis-jenis toner yang Zura bincangkan semalam, supaya ramai boleh tahu ni, and apakah ingredients, salah satu ingredients yang penting yang kena ada dalam toner kita, pemakaian toner kita seharian. Sebelum Zura pergi kepada sunscreen tips ataupun reminder kepada anda, kerana sunscreen is a must. So ada yang tanya toner tu pakai waktu bila? Okay, so kalau jika anda ada deep cleanser, okay, start daripada deep cleanser and then cleanser, so toner is the next step lah. Okay, apa-apa selepas cleanser, toner the next step. Alright, so jangan skip toner untuk memberikan nutrisi yang bagus kepada base kulit anda. Okay, soothing, betul tu Encik Kori, soothing adalah salah satu daripada jenis toner. Ada lagi 3, siapa boleh jawab? Ada lagi 3 jenis toner. Okay, alright, so sementara menunggu jawapan daripada anda semua, macam Zura suka ingatkan, be good to your skin, tanda pagar hashtag be good to your skin, sangat-sangat penting. And Zura suka ingatkan, kita punya self care biasanya start with good skincare. Sebab itulah kita kena be good to our skin. Alright, so sementara menunggu jawapan, jika ada yang sudi nak jawab lah, kalau tak Zura jawab sendiri je lah kan, macam tu. So antara bahan-bahan yang terkandung di dalam chemical sunscreen yang anda perlu elakkan, hari ni Zura tulis besar-besar, boleh nampak tak? Sebab ada lighting sikit, nampak tak? Boleh tak komen nampak ke tak? So ni ingredients yang ada chemical sunscreen, yang ada dalam chemical sunscreen yang sebolehnya kita elakkan. Okay, nombor 1 which is oxybenzone. This is oxybenzone antaranya. Lepas tu kita ada octinoxate. Okay, lepas tu kita ada octisalate and also avobenzone. Alright, so boleh nampak terbaik tulisan. Kan, sebab nak bagi nampak, sebab daripada hari tu ramai tanya, Zura tak dapat lah apa kebenda Allah tu, tak dapat lah. Klik 3 titik di bawah untuk mirror. Okay, sorry, nampak tak, saya baru belajar. Mirror your video. Thank you Teacher Fatin. Itulah dia, nampak saya budak baru nak belajar. Okay, nombor 1 oxybenzone, nombor 2 octinoxate, nombor 3 octisalate, and nombor 4 avobenzone. So this list adalah antara ingredients yang ada di dalam chemical sunscreen yang patut anda elakkan, apatah lagi kalau mereka yang berkulit sensitif. So alright, Alhamdulillah better. Thank you Teacher Fatin, thank you Kak Lily, boleh baca Alhamdulillah. Okay, yes, so boleh take note yang mana tak reti nak eja hari tu, yang tereja avocado lah apa semua kan. So this is the ingredients yang ada dalam chemical sunscreen yang kita perlu elakkan. Alright, so please check your sunscreen, your ingredients. Kalau terbuang kotak tu boleh pergi ke Pakcik Google. Biasanya kita akan cakap Pakcik Google kan, tak tahulah kenapa tak ada Makcik Google, kenapa ada Pakcik Google juga kan. Tak apalah, bagilah dekat Pakcik tu. Boleh search dekat Pakcik Google apa yang sunscreen yang anda gunakan, ada tak ingredients ni. Alright, okay, so jangan lupa gunakan sunblock ataupun sunscreen, the last step untuk anda punya skincare and the first step untuk anda punya makeup. Alright, so kalau anda guna macam mana sekalipun, banyak-banyak BB cream ke foundation ke apa semua, kalau tak pakai sunblock as it is, so tak ada gunanya. Walaupun hidup seribu. Tiba-tiba lagu tu keluarkan. Boleh print screen. Dah print screen ke? Okay, dah print screen. Thank you Kak Baya for the rose. Okay, kalau sempat print screen lagi bagus. So nanti boleh buat ulang kaji kat rumah. So tak ada lagi orang nak jawab tentang ada 3 lagi jenis toner semalam yang Zura dah share, which is salah satunya hari ni yang kita dah sentuh tentang hydrating toner. Hydrating toner ni sangat sesuai untuk mereka yang kulit kering. Okay, supaya tak nak bagi dia lebih kering, supaya dia tak sagging, okay, supaya kulit tu tak aging, okay. So gunakan toner selepas anda punya cleanser, sebelum anda punya next skincare. Alright, so tak ada orang nak jawab tentang 3 lagi toner tu, tak apalah, mungkin anda lupa ataupun
semalam tak sempat nak join. Okay, the other lagi 3 adalah, first tadi Cik Kori dah jawab soothing, yang kedua adalah hydrating, which is macam Zura dah share hari ni, yang ketiga adalah exfoliating, which is exfoliating ni sesuai bagi mereka yang kulit berminyak. Alright, dan juga yang keempat adalah diri sendiri pun lupa, clarifying toner. So clarifying toner ni biasanya untuk mereka yang ada masalah berminyak ke arah jerawat. Okay, so soothing untuk mereka yang ada masalah iritasi, which is sensitive kan, macam ciri-ciri sensitive skin yang Zura dah pernah share. So second, hydrating untuk mereka yang masalah kulit kering, exfoliating untuk mereka yang bermasalah kulit berminyak, dan clarifying biasa untuk mereka yang masalah kulit ke arah berjerawat. Kerana biasanya clarifying toner ni dia ada macam tea tree oil kan, macam tu untuk get rid of your macam sebum yang menyebabkan ke arah jerawat. So, hari ini kita dah bincangkan tentang hydrating toner, which is sesuai untuk kulit yang dry. Macam kulit normal, dia boleh pakai mana-mana jenis toner, tak ada masalah. Tapi ikut orang tu, kalau dia rasa normal dia macam selalu ke arah oily, mungkin dia boleh pilih exfoliating toner lah. Kalau dia sensitif, dia boleh cari yang ke arah soothing toner. Normally tak ada masalah, dia ikut kepada dia punya sendiri, pemahaman dia tentang kulit dia sendiri. Alright, so untuk yang kering boleh guna hydrating toner. Kalau dia nampak macam kulit dia ke arah breakout, ada jerawat, boleh cari jenis clarifying toner. Alright, okay, so salah eja. Exfoliate. Yes, exfoliate. exfoliate. Exfoliating toner. Alright. Waalaikumsalam. Tak apa, tak kisah. Okay, so hari ini kita dah settle tentang kulit kering. InsyaAllah esok kita akan bincangkan toner untuk kulit yang berminyak. So combination dengan berminyak ni kita boleh cerita tentang esok. And of course ada lagi tips-tips yang menarik untuk mereka yang kulit berminyak, and also sunscreen tips lah yang penting sekali, reminder untuk mereka yang sunscreen tips. Alright, so untuk mereka yang baru masuk, Zura ulang balik, this is the ingredients yang ada di dalam chemical sunscreen yang sepatutnya kita boleh kena elakkan daripada kita mengambil ataupun daripada ada dalam sunscreen kita untuk pemakaian seharian. Okay, oxybenzone, octinoxate, octisalate and avobenzone. Alright, so sebelum mengakhiri ni, sebagai hadiah untuk mereka, untuk Cik Kori lah especially yang dah jawab soalan kan, so sempena Maulidur Rasul, kita sama-sama selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, insya-Allah. Bismillah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthirun wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Okay, thank you very much semua. Jangan lupa esok kita jumpa lagi 8.30 malam dengan topik yang lebih menarik. Jangan lupa untuk gunakan toner anda, and jangan lupa untuk pakai sunscreen. Be good to your skin. InsyaAllah jumpa lagi esok. Terima kasih semua. Assalamualaikum.